Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar. Untuk slot pada kali ini adalah untuk subjek fizik, iaitu kod PH1081. Dalam masa 1 jam setengah ini saya akan bawa kepada tajuk 2.2.4, iaitu kita akan fokuskan kepada tajuk paduan daya. Okey, saya mulakan dengan objektif pembelajaran yang akan kita rangkumkan bagi slot pada kali ini. Di akhir sesi ini pelajar akan dapat ini adalah objektif pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami definisi paduan daya. Apakah yang dimaksudkan dengan paduan daya? Yang kedua, nak mengenal pasti apakah kaedah yang sesuai yang digunakan bagi mendapatkan paduan daya. Bila kita dah faham apa itu paduan daya, apakah kaedah yang digunakan untuk mendapatkan paduan daya? Maknanya bila paduan ni maknanya lebih daripada satu lah. Okey, seterusnya mengenal pasti cara untuk mendapatkan paduan daya mengikut kaedah yang sesuai. Tadi adalah kaedah yang kedua tadi. Yang ketiga ni kita nak mengenal pasti cara. Contohnya ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, apakah cara yang boleh digunakan dalam kaedah yang pertama. Kemudian kaedah yang kedua, apakah cara yang boleh digunakan untuk dapatkan paduan daya mengikut kaedah yang bersesuaian lah. Yang keempat adalah mengaplikasikan. Bila kita dah tahu apa kaedahnya, apa caranya, dan kita boleh mengaplikasikan kaedah dan cara bagi menyelesaikan masalah untuk mendapatkan paduan daya. Maksud di sini adalah bila ada satu masalah, kita dah tahu kaedah mana yang kita nak gunakan dan cara yang mana yang lebih sesuai untuk masalah tersebut. Okay, saya harapkan di akhir pembelajaran ni pelajar-pelajar akan dapat mencapai keempat-empat objektif yang telah disenaraikan ataupun digariskan ini. Paduan daya. Apa yang dimaksudkan dengan paduan daya? Apa itu paduan daya? Paduan daya, bila paduan maknanya lebih daripada satu akan bergabung menjadi satu lah. Okay. Iaitu takrifannya ataupun definisinya hasil tambah dua daya menjadi satu daya tunggal. Satu daya tunggal ni adalah paduan lah, yang dikenali sebagai daya paduan. Ataupun ianya juga boleh ditakrifkan sebagai menjumlahkan semua daya-daya yang bertindak pada satu objek. Apa maksud semua daya-daya? Semua daya-daya ni maknanya daya yang lebih daripada satu. Maknanya contoh ada 3 daya, kita jumlahkan dia akan jadi paduan daya. Itu maksud dia paduan daya. Jadi boleh jadi 2 daya digabung menjadi satu, 3 daya digabung menjadi satu, 4 daya dan seterusnya. Okey, kita tengok dia punya pengenalan lah berkaitan dengan paduan daya. Ehsan dan Kuman menolak sebuah kotak dengan daya 400 Newton dan 300 Newton masing-masing mengikut arah yang sama. Maknanya ada 2 orang, setiap orang dia ada daya yang dihasilkan. Ehsan menghasilkan 400 Newton daya, Kumar menghasilkan 300 Newton daya. Kita nak tahu gabungan berapakah paduan daya antara daya yang dihasilkan oleh Ehsan dan daya yang dihasilkan oleh Kumar. Bila digabungkan dia akan jadi berapa paduan daya. Berapakah jumlah daya dikenakan untuk menolak kotak. Kalau ayat matematiknya jumlah bermaksudnya hasil tambah. Daya Ehsan 400 Newton,
daya daripada Kumar 300 Newton. So kita tambah secara matematik, 400 tambah 300 akan jadi 700. Ini ada syarat dia untuk kita selesaikan dengan kaedah yang inilah. So 400 dan 300 Newton ni adalah dengan syarat dayanya adalah pada daya yang arah yang sama. So bagaimana untuk menggambarkan situasi paduan daya tersebut? So kita tak nampak 400 Newton, 300 Newton daya arah macam mana dan sebagainya, tapi secara umumnya jumlah kita boleh tambah. So saya buat animasi sedikit bagaimana kita nak menggambarkan paduan daya dihasilkan daripada dua daya yang berbeza. Dua daya berbeza maksud dia walaupun arah yang sama. Kalau tengok sini arahnya adalah 400, yang biru ni arah melintang, dan 300 juga melintang, cuma dihasilkan oleh orang yang berbeza. So bila digabungkan dia akan jadi 400 campur 300 adalah 700. Saya kata tadi syaratnya adalah mesti arah yang sama, kita boleh buat percampuran, maknanya tambah secara terus, dia akan jadi 700. Tapi bagaimana kalau daya itu pada arah yang berbeza? Okey, seterusnya ini adalah objektif yang kedua tadi, kaedah mendapatkan paduan daya. So nak mengenal pasti kaedah untuk mendapatkan paduan daya. So terdapat dua kaedah yang selalu digunakan untuk mendapatkan daya paduan yang bertindak pada suatu objek. Ini adalah dia punya keyword, bertindak pada suatu objek. Okay, kita nak tengok ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah menggunakan kaedah segi empat selari. Kaedah segi empat selari. So segi empat kita boleh bayangkan, kita akan buat segi empat, yang mana segi empat itu adalah segi empat selari. Dan yang keduanya adalah kaedah segitiga. So daya-daya yang terhasil itu kita akan gabungkan menjadi segitiga. Itu secara gambaran lah. Okay, ini secara terperincinya. Terdapat dua cara yang boleh digunakan dalam kaedah segi empat selari, iaitu ini adalah kaedah yang pertama tadi, kaedah segi empat. So di bawah kaedah segi empat selari dia ada dua cara yang boleh digunakan untuk mendapatkan paduan daya, iaitu yang pertama melukis mengikut skala. So bila melukis mengikut skala, daya yang wujud ataupun daya yang bertindak, contohnya dalam kes ni ada daya yang pertama, daya yang hijau pada arah yang sudut mungkin 70 darjah, dan satu lagi daya biru yang bertindak pada arah yang lain dan membuat sudut lebih kurang 30 darjah daripada paksi X. Okay, so kita akan lukiskan, nanti saya akan terangkanlah macam mana. So yang pentingnya kaedah ni adalah kaedah segi empat selari. Daripada dua daya kita bentukkan segi empat dan kita akan dapat paduan. Dan cara yang kedua adalah menggunakan pengiraan menggunakan trigonometri. Bila trigonometri ini adalah kaedah secara pengiraan. So kita akan bentukkan segitiga, walaupun dia kaedah segi empat selari, tetapi daripada segi empat tu kita buat pengiraan berdasarkan menggunakan trigonometri. So jangan keliru pula nanti dengan kaedah segitiga tadi yang akan diajar nantilah. Okey, ini secara terperincinya paduan daya menggunakan lukisan skala. Ini cara yang pertama di bawah kaedah segi empat selari. Contoh, jika daya P dan daya Q masing-masing bermagnitude 10 Newton dan 8 Newton, berapakah daya paduan bagi kedua-dua daya tersebut? Okey, so ini adalah contoh daya P. Yang ini bertindak secara ataupun bergerak secara melintang, dan kita ada satu lagi daya Q yang membuat sudut 50. So kalau ikut contoh yang tadi, yang mula-mula tadi, Kumar dan Ehsan tadi, dia boleh campur terus sebab arahnya yang sama.
Tapi kes ini kita tak boleh tambah teruslah 10 dengan 8 sebab Q ni adalah sudut. Dia telah membuat sudut, maknanya arah dia adalah arah yang berbeza. So kita gunakan cara yang pertama tadi, cara melukis mengikut skala. Lukiskan garisan OA mengikut skala untuk mewakili daya P. Daya P tadi 10 Newton kan. So kita andaikan 1 Newton bersamaan 2 cm. Sebab kalau kita nak lukis 10 Newton, ini 1 Newton 1 cm, so kita kena lukis garisan yang agak panjang lah. So untuk nak pendekkan, kita buat skala 1 Newton 2 cm. So bila 2 cm bagi dengan 10 Newton, so panjang garisan OA ni adalah 5 cm. Kemudian yang kedua, dari titik O tadi, lukis garisan OB yang mewakili daya satu lagi tadi, daya 8 Newton, mengikut skala yang sama tadilah, 1 Newton bersamaan 2 cm. So 8 Newton bagi dengan 2 cm, kita akan dapat 4 cm. So kita lukis garisan OB yang jaraknya 4 cm dan membuat sudut, sudut tadi berapa? 30 darjah. So kita lukis ada sudut ni lah. Okay. So lengkapkan segi 4 selari OACB dengan melukis garis BC yang selari dengan garis OA. Maknanya tadi ada dua, yang pertama dan yang kedua. Dan nak melengkapkan segi 4 selari tadi, kita lukiskan satu garis yang selari dengan kedua-dua garis. Contoh OA, kita lukiskan garis yang selari dengan OA ni tadi, so dia akan dapat BC. Dan sama juga OB yang selari adalah garisan AC. So lengkaplah segi 4 selari. So di manakah dia punya daya paduan? Okay. So daya paduan adalah lukis perpenjuru OC mewakili daya paduan dari daya P dan Q. Maknanya ni tadi P, ni Q. Bila digabungkan, dia akan dapat daya paduan di tengah-tengah yang menghubungkan O dan C pada segi 4 selari. So magnitude daya paduan dapat ditentukan dengan menyukat panjang OC. Tadi kita lukis OA ni 5 cm, kita sukat. OB pun kita sukat 4 cm. Dan paduannya kita lukis, kita sambungkan OC dan kita ukur jarak daripada O kepada C. So kita akan dapat berapa jarak dia. Itulah dia punya magnitude, bukan magnitude, adalah jarak OC yang mewakili paduan daya. So kalau kita lukis, ukur jarak ni dan kita darabkan dengan skala tadilah. Contoh, kalau kat sini kita dapat 6.4 cm, so kita darab dengan 2, so baru kita akan dapat dia punya paduan daya. Okey, kita akan lihat contoh 2. Dua orang pelajar menarik sebuah gerabak dengan laju seragam di atas satu landasan ufuk, yang maknanya yang rata lah. Setiap pelajar mengenakan daya 100 Newton pada sudut 30 darjah, sudut yang sama, dengan lintasan yang dilalui oleh gerabak seperti gambar rajah di bawah. Dengan menggunakan kaedah lukisan berskala, tentukan daya paduan yang bertindak ke atas gerabak itu. So daripada dua daya, kita nak dapatkan satu daya paduan. Berapakah daya bersih yang bertindak ke atas gerabak ini? Okey, cara melukis mengikut skala. Tadi dia minta supaya kita menggunakan penyelesaian melukis mengikut skala. So kita kena lukiskan vektor berskala dengan skala 1 cm bersamaan 25 Newton. So skala ni kita boleh pilih lah 1 cm berapa Newton yang kita nak. Boleh guna 20 Newton, boleh guna 10 dan sebagainya. Yang pentingnya boleh bagi dengan 100. Okay, untuk contoh ni saya gunakan 25 Newton mengikut kaedah segi 4 selari seperti gambar rajah di bawah. So daya paduan diwakili oleh garis AC ni lah yang tengah-tengah. So kita tak tahu berapa dia punya jarak dia.
So kita akan lukiskan, lengkapkan segi 4 selari. Ni kita dah ada satu garisan. So kita akan satu lagi garisan yang selari dengan garis yang ini. Kemudian satu lagi kita lukis satu lagi yang selari dengan AB. So kita anggap sebagai CD. So daya paduan dia adalah kita sambungkan daripada titik A kepada titik C, yang mana mewakili daya paduan. So bila kita ukur, dia akan dapat 6.9 cm. So panjang AC, iaitu yang mewakili paduan daya tadi, adalah 6.9 cm. So tadi kita dah gunakan skala 1 cm mewakili 25 Newton. So kita akan darabkan 6.5 cm darab dengan 25 Newton. So dia akan dapat 173 Newton. So bermaksud magnitude paduan ataupun daya paduan yang dihasilkan oleh dua daya yang bernilai 100 Newton setiap satu tadi, magnitude paduan dayanya adalah 173 Newton, dan dia punya tindakannya ataupun arahnya adalah pada 0 darjah. Okay, so kalau dia ada kaedah pengiraan je lah. Okay, so kalau ikut dalam kaedah melukis secara skala ni, kita akan dapat dia punya arah. So tak perlu dia punya sudut. Kalau sudut boleh kira lah, boleh ukur menggunakan protractor. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada pengiraan menggunakan trigonometri. Jika daya P dan Q pada rajah di bawah diwakili oleh sisi OA dan OB, sebuah segitiga 4 selari mengikut magnitude dan arahnya, maka daya paduan R diwakili dalam magnitude dan arah oleh perpenjuru OC. So bila kita ada daya P dan Q, kita akan buat segi 4 selari ataupun kita lengkapkan segi 4 selari. So yang pertama daya Q, so kita akan lengkapkan satu garisan yang selari dengan Q, dan yang keduanya yang kita panggil sebagai AC, kita labelkan sebagai garis AC, dan membuat sudut beta lah. Tadi asalnya adalah beta, dan sudut di dalam ni yang segi 4 ni adalah 180 tolak beta. Dan yang keduanya satu lagi garis untuk kita lengkapkan segi 4 selari yang selari dengan OA, iaitu garisan BC. So paduan daya R adalah garis yang menyambungkan titik O dan C dan membuat sudut pada alfa. So kita akan tengok bagaimana pengiraan menggunakan trigonometri menggunakan hukum yang berkaitan. Jika beta, sudut yang asal tadi, yang membuat sudut pada garis ataupun daya P dan Q tadi, ialah sudut di antara OB dan OA, iaitu yang mewakili dua daya, maka magnitude bagi daya paduan OC boleh didapati dengan menggunakan hukum kosinus ke atas segitiga OAC. So kita akan gunakan segitiga ini sebagai panduan untuk mendapatkan nilai ataupun magnitude R dan sudut alfa. Okay, kalau ikut kepada hukum kosinus, OC, iaitu magnitude yang kita nak cari ini, adalah bersamaan OA. Ini adalah paduan daya yang dikenakan, daya yang pertama dikenakan, iaitu daya P kuasa 2 tambah dengan AC, iaitu sisi AC kuasa 2 tolak dengan 2 kali OA, iaitu daya P, darab dengan AC, daya Q, dan darab dengan cos 180 tolak beta. Yes.
Sudutnya adalah di sini, cos 180 tolak beta. Maknanya kalau kita nak senang ingat, nilai yang kita nak cari iaitu paduan, dia mesti bertentangan dengan sudut. Okay. Seterusnya, so daripada nilai yang diketahui tadi, sisi AC bersamaan dengan OB sebab dia selari dan diwakili oleh Q. So Q ni biasanya akan ada nilai ataupun magnitude daya lah. OA adalah daya P dan OC adalah magnitude daya paduan yang kita nak cari. So daripada sisi-sisi ni tadi, kita akan gantikan dengan nilai ataupun magnitude yang diberi. So OC tadi adalah magnitude daya R yang kita nak cari. OA adalah daya P. So kita gantikan OA ni dengan nilai P, AC dengan Q, dan 2 OA adalah P, AC adalah Q, cos 180 tolak beta. Kalau tengok 180 tolak beta bersamaan negatif cos beta. So bila negatif darab dengan negatif, dia akan dapat positif. So inilah persamaan ataupun hukum kosinus yang berkaitan dengan segitiga untuk kita dapatkan nilai ataupun magnitude daya paduan R. Okay, so secara rumusnya R adalah, maksudnya ada kuasa 2. So nak hilang kuasa 2, kita akan gunakan punca. Maknanya kuasa 2 bila dipindah, dia akan jadi punca kuasa 2. Tadi hukum cosinus ataupun hukum cos. So yang kedua, kita boleh gunakan hukum sinus ke atas segitiga yang sama OAC. Maka kita akan dapat AC ni kita tahu kan, dia punya nilai dia ataupun magnitude adalah Q. AC bahagi dengan sin alpha sama dengan OC. Ini yang kita nak cari, bahagi dengan sin 180 tolak beta. So menggunakan hukum sinus ini, nilai sisi bahagi dengan sudut yang bertentangan dengan sisi tersebut. Contoh sini AC, nilai sudut yang bertentangannya adalah alpha. Yang ini OC, sisi OC diwakili oleh magnitude R, bahagi dengan sin yang bertentangannya adalah di sini. Ini bertentangan. So kita akan dapat AC bagi sin alpha sama dengan OC bahagi dengan sin 100. Bila sin 180 tolak beta, kita boleh samakan dengan sin beta. So dia bersamaan negatif lah sebenarnya. Dan kita tahu nilai AC sama dengan nilai Q. Dan nilai OC adalah R. So kita gantikan dengan nilai magnitude. So kita akan dapat AC ni diganti dengan Q, OC diganti dengan R. So kita akan masukkan nilai yang kita ketahui, contoh Q, R, sin alpha dan sin beta. Kalau tak ada, kita tinggalkan. Okay. So itu adalah bagaimana kita nak mengira menggunakan pengiraan ataupun mendapatkan daya paduan. So kita take file sekejap. Kita uji mata untuk rehatkan minda. So ada 7 gelas yang menampung air. Okay. So gelas manakah yang akan penuh dulu? So kita tengok, bila kena perhatikan laluan air itu, mana yang akan memenuhkan gelas. Dan yang kedua, match challenge. So ada kaitan juga dengan uji mata tadi. Player 1 campur player 2 campur player 3 dia dapat 9. Player campur handrail dia dapat 7. Handrail tolak dengan screwdriver dapat 1. So 4 screwdriver campur dengan player darab dengan handrail dapat berapa jawapan dia. Okay. So sambil kita rehat tu, kita uji mata kita dan minda kita lah.
Okey. So kita semak jawapan. Agak-agak gelas mana yang akan penuh dulu? So jawapan dia kita tengok gelas nombor 3. Kenapa gelas nombor 3 ni penuh dulu? Sebab di sini dia tak ada laluan. Dan so maknanya air bilas sini dia akan stop di sini. Dan seterusnya 6 dia tak boleh lalu sebab sini ditutup. So dia akan penuh di sini dulu. Kenapa tak 2? So 2 ni air akan lalu di sini dulu. Bila dia dah penuh baru dia akan lalu di 2. So 2 ni pun dia tak boleh masuk ke 5. So maknanya sini dia tak akan penuh dulu. Dia akan penuh di kawasan ini dulu. Okay. So bila disebabkan yang ini dengan yang ini tutup, so yang penuh 3 lah. Okay, yang kedua, yang ini tadi ni adalah 3, 3, 3, dia akan dapat 9. So 9 bahagi 3 dia akan dapat 3. So maknanya satu player nilainya adalah 3. Yang kedua, player campur handrail dia akan dapat 7. So kalau tadi kita dah tengok uji mata, so ini adalah 2. So maknanya 7 tolak yang kita tahu ni 3, 7 tolak 3 4. So 4 bahagi dengan 2. So nilai setiap handrail ni adalah 2. So ni kita dah tahu handrail 2 tolak dengan screwdriver kita tak tahu, tapi dia akan dapat 1. So maknanya 2 tolak berapa dapat 1. So maknanya 2 tolak 1 dah akan dapat 1. So screwdriver nilai dia adalah 1. So berapa nilai yang ni? Screwdriver ada 4 kali dengan 1 campur dengan 3 untuk plier, dan handrail ni adalah 2. So kita selesaikan dalam kurungan 3 kali 2 6 campur dengan 4. So dia akan dapat 10. Okay, so kita sambung kaedah yang kedua. Tadi kaedah yang pertama adalah kaedah segi 4 selari. So yang kedua menggunakan kaedah segi 3 daya. So maknanya untuk paduan daya ni dia menggunakan semua ni, menggunakan segi 3 lah. Tadi semua segi 4 selari. Kaedah ini juga memerlukan kemahiran dan kefahaman melukis rajah daya mengikut skala dan cara pengiraan menggunakan penyelesaian trigonometri. Cara dia sama tadi. Kalau segi 4 selari tadi, cara dia ada 2, menggunakan skala dan penyelesaian trigonometri. Yang ini pun sama juga. Cuma yang ini dia ada penekanan kepada teorem Pythagoras. Okay. So apa yang masukkan dengan teorem Pythagoras? So menggunakan segi 3 OAB. So nilai setiap sisi. So biasanya kita akan cari nilai OB. Okay, OB kuasa 2 sama dengan OA kuasa 2 tambah dengan AB kuasa 2. Okay, secara terperinci, ini adalah hukum sinus. Dengan merujuk rajah di bawah nanti saya tunjukkan, P, Q dan R adalah dalam keseimbangan dan dua arah pada titik O adalah pegun. Keputusan ini nyatakan sebagai segitiga daya. Analisis daya bagi segitiga daya boleh dilakukan dengan menggunakan hukum sinus, iaitu R bagi dengan sin 180 tolak alfa, P bagi dengan sin 180 tolak beta, Q terhadap sin 180 bagi dengan gamma. Atau tadi kalau 180 tolak alfa dia akan dapat sin alfa, ini pun beta, dan yang satu lagi gamma. Okey, ini secara terperinci lah kita tengok dia punya dengan lebih jelas. Katakan sudut di antara daya R, P dan Q. R, P dan Q diketahui, maka persamaan di bawah boleh dipertimbangkan dengan merujuk rajah di bawah. Okey, so tadi saya dah tunjukkan hukum kosinus. R ni adalah daya yang kita nak cari ataupun magnitude yang kita nak cari. Biasanya adalah melibatkan magnitude daya paduan. P dan Q adalah daya-daya yang diberi.
P dan Q. Asalnya P dan Q, so bila kita buat segi 4 ataupun gunakan segi 3, so kita akan gunakan rumus yang sama lah. Atau P kuasa 2 sama dengan R kuasa 2 tambah Q kuasa 2 tolak 2RQ cos theta. Atau Q kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah R kuasa 2 tolak 2 PR cos gamma. Cara melukis mengikut skala. Andaikan dua daya iaitu F1 dan F2 bertindak ke atas satu zarah A, magnitud F1 dan F2 serta arahnya diketahui. Contohnya F1 dan F2 arahnya diketahui, iaitu sudutnya lah. Okey, kita akan tengok kepada kaedah segitiga daya. Andaikan dua daya F1 dan F2 bertindak ke atas satu zarah A, magnitud F1 dan F2 serta arahnya diketahui. Diberi nilai F1 dan nilai F2 serta arah pun diketahui. So kita mulakan dengan mengambil satu daya yang magnitud dan arahnya diketahui. Maknanya kita mulakan dengan satu daya. Kita nak mula dengan F1 pun boleh, F2 pun boleh, tapi kena tahu arahnya diketahui lah. Yang kedua, diikuti oleh daya yang satu lagi, dimulakan dari kepala anak panah daya yang pertama tadi. So maknanya kalau kita mulakan dengan daya F2, kepala F2 tadi, penghujung dia kita terus sambung dengan ekor F1 dan mengikut kepada sudut ataupun arah F2 tadilah. Yang ketiga, semua penyambungan mengikut urutan. Dan yang keempat, paduan daya adalah sambungan ekor anak panah yang pertama tadi ke kepala anak panah yang terakhir. So paduan daya tadi daripada awal sampailah ke hujung, kita terus sambung. Dan kita ukur panjang sudut untuk mendapatkan ukur panjang dan juga ukur sudut untuk mendapatkan sifat paduan daya, berapa magnitude, berapa sudut. Okey, untuk lebih faham kita tengok daripada contoh. Step yang pertama tadi, mulakan dengan mengambil satu daya yang magnitude dan arahnya diketahui. So contohnya kita ada satu daya F1 dan kita tahu dia punya sudut. So kita lukiskan daripada asalan 00 dan kita tarik mengikut sudut. Kemudian diikuti oleh daya yang satu lagi, dimulakan dari kepala anak panah yang pertama. So daripada sini, daripada sini kita akan sambung daya yang kedua mengikut sudut yang diberilah. Semua penyambungan mengikut urutan. Ini contoh dua daya. Kalau tiga daya, so kita sambunglah daripada dua ni ke tiga, tiga ke empat, ke lima dan sebagainya. Okey, paduan daya adalah sambungan ekor anak panah yang pertama tadi ke kepala anak panah yang terakhir. So ini yang pertama. Yang kedua, so paduan daya dia daripada sini ke hujung. Maksudnya daripada awal ke hujung. Ni adalah paduan daya. So nilai dia, kita ukur panjang daripada sini ke sini, berapa panjang dia. Dan sudutnya pun kita ukur lah. Dengan syarat daya yang pertama tadi jarak dia kita ukur, yang kedua tadi pun jarak dia kita ukur. So kalau daya paduan, kita akan ukur jarak dia lah, dan kita gunakan skala. Okey, contoh yang ketiga, sebuah kapal laut ditunda pada halaju seragam oleh dua buah bot penunda A dan B yang masing-masing mengenakan daya 2400 Newton dan 3000 Newton masing-masing mengikut arah yang ditunjukkan pada rajah. So ini kapal laut. Bot yang pertama menunda arah menegak dengan magnitude 2400 Newton. Bot yang kedua menunda menggunakan daya 3000 Newton yang bersetentanglah 90 darjah antara kedua-dua daya ni. Berapakah magnitude dan arah daya paduan kapal laut? So maknanya kapal laut ni dia bergerak ke mana? Bila ada dua daya yang bertindak, so ke manakah arah tuju dan magnitude kapal laut ini? Okay.
So soalan ni dapat diselesaikan dengan kaedah lukisan berskala atau kaedah kiraan. So kita akan tengok dua-dua. Lukisan berskala dengan skala 1 cm bersamaan dengan 600 Newton. Ni contoh. So boleh gunakan apa-apa skala yang bersesuaian. Mengikut kaedah segitiga adalah seperti berikut. Cara melukis mengikut skala. So yang kita buat dia punya koordinat ataupun dia punya asas dia. Okay, step yang pertama tadi kita ada satu daya 2400 Newton. So gunakan skala 1 cm 600 Newton. So bahagilah 2400 bagi dengan 600 dapat 4 cm. Kemudian langkah yang kedua daripada hujung ni, untuk daya yang kedua tadi 3000. So 600 bagi dengan 3000 bagi dengan 600 dia akan dapat 5 cm. Okay. So ni daripada awal ke hujung. So kita sambungkan terus, okay, untuk dapatkan daya paduan. So bila kita ukur ataupun kira jarak dia, dia akan dapat 6.4 cm. So daya paduan diwakili oleh garisan OB dan panjang dia 6.4 cm. So magnitude dia adalah tadi skala dia 1 cm 600 Newton. So darabkan dengan 6.4. So kita akan dapat 3840 Newton. So ini adalah paduan daya yang bertindak. Okay, yang kedua menggunakan cara pengiraan segitiga yang sama. OA 2400 Newton, AB 3000 Newton. So mengikut teorem Pythagoras, OB ini adalah paduan daya bersamaan dengan OA kuasa 2 tambah dengan AB kuasa 2. So OA nilai dia adalah 2400 kuasa 2, AB adalah 3000 kuasa 2. So 2400 kuasa 2 kalau tekan kalkulator dia akan dapat 5,760,000. 3000 kuasa 2 dia akan dapat 9 juta. So kalau campur dapat 14,760,000. So OB ni kuasa 2. So kita nak dapatkan nilai OB. So punca kita bawa ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2 lah. So kita akan dapat 3,841.87 Newton. Okey, secara rumusannya daripada tajuk paduan daya tadi, definisi apa yang kita tahu tentang paduan daya ialah hasil tambah dua daya atau lebih menjadi suatu daya tunggal yang dikenali sebagai daya paduan. Dan dalam tajuk ini juga kita belajar tentang kaedah. So ada dua kaedah untuk mendapatkan paduan daya. Yang pertama segi empat selari, yang kedua menggunakan kaedah segitiga. So di bawah kaedah segi empat selari dia ada dua cara. Satu cara lukisan berskala dan yang kedua pengiraan, menggunakan trigonometri, rumus trigonometri, hukum sinus dan hukum kosinus. Untuk kaedah segitiga pun sama juga, dia menggunakan lukisan berskala dan juga menggunakan teorem Pythagoras. Okey, untuk lebih faham tentang tajuk yang dibelajar, so saya ada beberapa soalan yang perlu diselesaikan. Yang pertama, apakah kaedah yang boleh digunakan dalam mencari paduan daya? Huraikan. Tadi saya dah terangkan dalam rumusan kaedah yang digunakan untuk mencari paduan. Ini kaedah lah. Okay? Ada dua tadi kaedah. Yang kedua, jika terdapat empat daya yang bertindak ke atas suatu objek, manakah kaedah paduan daya yang sesuai? Jelaskan. So tadi saya tunjukkan ada dua je. So kalau katakan empat daya, agak-agak kaedah mana yang sesuai? Okay? Dan jelaskan kenapa kaedah itu dipilih. Dan yang ketiga, tentukan magnitude dan arah paduan daya yang diukur dari paksi X bagi komponen daya P dan Q menggunakan kaedah segi empat selari dan menggunakan kaedah segitiga selari. Okey, maksud dia untuk dua paduan ni, dua daya yang diberi ni,
kita nak dapatkan magnitude dan arah paduan daya. Arah ni yang diukur pada paksi X. Okay, berapa dia punya sudut dia. Okay, so selamat mencubalah. Jadi saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih untuk tajuk paduan daya. Sekian, terima kasih.